Ya, Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada anda semua penonton di Sejahtera Asia. Pada hari ini, itu edisi 8 Ogos 2021 bersamaan dengan 29 Zulhijjah 1442 Hijriah. Ya, apa khabar anda semua di rumah? Hari ini, anda bersama saya, Syasha Denzin dan juga rakan setugas saya iaitu Sharon Kezia dan juga istimewanya bersama dengan saya Cikgu Bob. dalam slot pendidikan sains kita pada pagi ini. Jadi daripada kesinambungan pembelajaran kita dalam eksperimen sains minggu lepas Cikgu Bob, adakah kita akan sambung balik minggu ni? Kita akan campur sikit, kita impas balik apa yang kita belajar dan tambah lagi tambahan konsep-konsep yang baharu yang kita akan cuba hari ini. So hari ini semua dah bersarapan? Saya dah cikgu. Saya tak sempat lah pagi tadi. Tak sempat terlalu awal kan? Ya, terlalu awal. Ya, kalau tak sempat tak apa. Biasanya bangun pagi tu kita minum apa? Minum air suam, Betul. air sejuk kan? Ada yang suka minum air sejuk. Tak apa, hari ini kita cuba buat sirap. Okay, kita cuba buat sirap. Okay, ada yang suka minum sejuk, ada yang suka minum panas. Kan? Apa terjadi kalau panas dengan sejuk gabung sekali? Jadi suam Cikgu. Ya, adakah dia akan meletup? Tak apa. Okey, ini saya ada sediakan air panas yang simpan dalam termos dan juga air sejuk dengan ais batu ni. So kita guna warna sikit untuk supaya nampak lebih jelas. Okey, guna merah, saya wakili air panas. Okey, merah. Yes, ini akan-akannya lah sirap kita buat sirap. Kalau rumah tu yang ada sirap tu guna teruslah sirap tu, tak payah guna perwarna. Okey, tengok masa panas ni. Jadi warna Panas, merah cikgu. ni mewakili Panas, air air panas. panas. Ya. So dekat adik-adik kat rumah tu kalau nak buat tu, okey, perlu mak bapak Perlu ikut pengawasan ibu bapa ataupun orang dewasa sekiranya anda ingin menjalankan eksperimen yang kami lakukan pada pagi ini ya. Ya, Kalau anda betul. lihat bahawa bahan-bahannya adalah bahan-bahan yang mudah didapati di rumah kan Syah? Ya betul, Kita tengok. bahannya contohnya macam ada ais, ada pewarna, lepas tu ada air panas. Dan sekali lagi kami nak ingatkan kepada adik-adik sekiranya nak melakukan eksperimen ni perlu ada pengawasan ibu bapa. Okey, lepas tu saya guna warna putih mewakili susu. Okey. Susu Contoh cikgu kalau dia guna pewarna macam carry on, maksud saya di sini air Boleh. water pencil tu kan, macam warna air tu. Boleh lah kita cikgu? guna warna yang boleh larut air lah. Okay. So ini air sejuk. Sedap kan? Nampak macam susu betul dah. Itulah. Ya, inilah perwarna yang biasa diguna di untuk yang food colouring lah. Food pewarna colouring. makanan. Adakah ini selamat untuk diminum Cikgu Bong? Sebenarnya selamat sebab ini food colouring. Ini adalah food colouring. Ini biasa boleh. digunakan, biasa orang buat kek tu kan Syah, buat Ya, kek betul, ke buat kuih, biasanya. biasa digunakan food colouring tu untuk mencantikkan lagi makanan. Nampak menarik lah warnanya. Okey, yang ini kita letak tepi dulu. Okey, kita boleh tepi buat dulu. dengan lebih jelas. So food colouring ini kalau di rumah tu saya rasa guna susu teruslah. Okey. Guna bahan Susu yang sedia terus. ada lah di rumah. Okey. Seperti susu dan juga sirap. Mudahlah didapati kan Syah? Ya betul. Memang saya kira memang banyaklah kita memang ada di rumah. Susu dan juga sirap. Kalau campur jadi bandung. Ya, campur jadi bandung kan. Kita Masa cuba letak buat. cincau, masa sama cincau. Tahulah awal pagi kan semua dah lapar. Okey, teruskan Ya, Cikgu sekarang Bob. ada yang susu sejuk. Okey, ada susu sejuk. Lepas tu ada lagi sirap yang panas. Okey, ada juga yang sekarang kita nak cuba buat bandung kan. So ini air panas tu kena jaga sikit. Kita nak satu lagi bahan kita guna ialah nampak tak? Transparent sheet. Kalau tak tu masih ingat yang hari tu kita ada buat ini minggu laminate pertama. yang Minggu chromatography pertama kita ada buat. ni. Kita boleh gunakan. Okey, saya bagi seorang satu ya. Ni susu Okey. sejuk satu. Terima kasih. Okay, air sirap. Okey. Berdebar-debar ni Syah. Betul. Tak tahu apa yang cikgu ni nak suruh kita buat ni. Tertanya-tanya Okey. apa benda yang kita nak buat So selepas sekarang ini. kan, seorang satu. Okey, terima kasih. Okay, Sharon, you letakkan plastik sheet ini di atas air. Letak di atas cikgu. Sasha Okey, pula boleh letak di lihat atas ni. air panas. Letak atas air panas. Ya. Okey. Pastikan Ditekan cikgu. ditekan. Saya letak di atas Okay, air panas. jaga dengan air. Ada kain di sini. Okey. Okay, so pastikan yang ini rata.
Okey. Yang lebih tu kita boleh buang. Pastikan dia rata. Dia nak lihat dekat sini ya. Jadi kita tekapkan kertas Okey. Lutsina ini di atas cawan tersebut dan perlu ditekan sedikit. Okey. Apa yang perlu buat ialah sekarang Cikgu Sharon angkat. Angkat. Okey. Sebenarnya senang. Kita kena terlangkupkan kan. Terbalikkan. Tekan terbalikkan. Tengok Oh, berdebar-debar ni. Ya, saya pun berdebar-debar ni. Wah, apa terjadi ni? nampak tak? Sebenarnya dia tidak akan Tumpah. Dia tak akan tumpahkan. tumpah. Kenapa? Sebab tekanan. Yang minggu lepas tu kita dah try sikit dengan yang aktiviti lain tu kan, sebab tekanan di luar lebih tinggi, so dia akan tekan, ni. So nanti kita letak di atas ni. Okey. Nanti Sasha pula. Berani tak? Okey. Tak pernah saya cuba buat. Sasha. Cuba jaya. Saya Tapi ini cuba. panas perlu Okey. dengan kain, jaga-jaga sikit Okey. dan letak di atas yang susu itu. Terbalikkan dulu. Terbalikkan dulu. Jadi Dia kena saya- pegang saya panas perlu ni, pegang kena lah. pegang dengan kain. Ada kepanasan. Panas. Saya nervous tapi tak apa. Tapi kita Kita cuba. ada Kita cuba. Ni namanya Kita eksperimen. cuba. Kita Ah. mencuba. Saya pegang macam ni ya, cikgu. Okey, kita kira 1, 2, 3. tiga. Saya terlengkup kan? terlengkup. Okey. Saya biar tekan. Okey, betul-betul Tegak, terbalik. tegakkan. Okey. So Wow. letak di atas susu tu. Jangan Ah. risau sebab konsep saiz di mana-mana ini disebabkan tekanan. Okey, lepas tu kamu cunkan dia atas dan kiri tu. Nampak tak tadi sebenarnya perasaan saya macam Berdebar. berdebar-debar. Saya takut memang betul-betul tumpah. Tapi dia dah sebenarnya menunjukkan tidak kan? tidak. Ini Sains. saiz. Okey, sekarang cuba Sasha Okey. tarik, tarik plastik sheet ini. Tarik. Okey, Slowly. saya tarik ya adik-adik dekat rumah. Ibu bapa pun Okey. boleh tengok. Okey. Tengok apa terjadi. Tengok apa terjadi. Air dia bertukar, cikgu. Air dia Warna yang ais batu tu, Mm-mm. yang dari susu tu dia naik ke atas. Kenapa? Sebab ais tu kurang tumpat. So bila kurang tumpat dia akan naik ke atas. Tapi yang warna merah tu sirap panas ni tiada perubahan. Masih di betul. atas sebab air panas kurang tumpat. Dia akan timbul di atas. Susu yang sejuk ini dia lebih tumpat. So dia akan kekal di bawah. So you nampak tak? Saya cuba angkat ke atas. Okey. Tengok. Dia memang jelas dua lapisan. Warna yang berbeza, sejuk lebih tumpat di bawah. Okey, dia akan tenggelam ke bawah. Air panas ini, sirap panas kurang tumpat, dia akan timbul di atas. Sekarang kita tengok pula. Tapi selepas ini kita akan tengok Ya, apakah tengok pula yang- kejadian ke atas saya punya bahan eksperimen ini. Semuanya hanya dalam Sejahtera Asia. Ya, kembali lagi bersama kami bertiga dalam siaran Sejahtera Asia edisi hujung minggu dalam slot pendidikan sains. Jadi kepada anda yang baru bersama kami dah dalam pertengahan untuk melakukan aktiviti eksperimen sains. Jika anda ketinggalan untuk menonton rancangan kami ataupun siaran kami pada pagi ini, jangan risau, anda boleh saja berbuat demikian dengan terus pergi saja kepada YouTube, type saya siaran Sejahtera Asia dan anda boleh pilih mana-mana episod yang anda terlepas. Jadi seperti yang dijanjikan sebentar tadi, kita nak lihat apakah kejadian eksperimen saya pula. Syasha dah Syasha dah lepas berjaya. dah. Ni Dah saya berjaya. lepas ke tidak? Takut nanti kejadian berlaku seperti saya dengan Fatah lepas. Tak apa, cuba saja. Cuba, okey. Ni kita akan tarik kertas ini Tahan, secara tarik. perlahan. Okey. Okey. Kita bagi sokongan semangat dengan Sharon ya. berdebar lah. Dengan berhati-hati. Pastikan dia Sekata ya, cikgu. Kedudukan dia sebenarnya dia nak sekata. Antara boleh dah. yang di atas dengan Slong. yang bawah tu nak kena sekata. Okey, tarik. Okey. Tengok, tarik lagi. Tengok apa dah terjadi itu.
Kan nampak, Sasha nampak tak Dia dah perubahan dia berubah, tu? cikgu. Okey, maksudnya ni yang susu sejuk tu dia turun ke bawah kan. Yang sirap panas tu dia naik. Oh, warna pun dah berubah, cikgu. Ya, dia jadi macam bandung. Dah macam pink-pink sikit kan? Pink-pink ini memang favorite Sharon ah. Pink-pink. Favorite Sharon colour sebab pink. semua bertumpu ke arah saya sekarang. Ya, dah jaya dia. Berjaya. So maksudnya yang tadi tu yang lebih tumpat, okey, susu sejuk itu di atas, bila lebih tumpat, bila dah buka tu dia akan turun ke bawah, dia akan tenggelam. Itulah konsep yang kita nak belajar hari ini tentang ketumpatan. Syah boleh angkat Syah. Saya angkat nampak dulu, sini ada perbezaan ya, Ya, antara sirap saya. panas kurang tumpat, dia akan timbul di atas, dan susu sejuk ini lebih tumpat, dia akan kekal tenggelam di bawah tu. Bila dah terbalikkan susunan dia tu, dia akan campur semua, di mana yang lebih tumpat susu tadi akan turun, okey, tenggelam ke bawah, dan sirap panas itu akan timbul ke atas. Konsep ini sebenarnya sama dengan kita pasang penghawa dingin kan. You perasan tak yang aircon kita pasang tu pasang di atas ke bawah? Di atas. Di atas kan, sebab udara sejuk itu lebih tumpat, so dia akan turun ke bawah satu bilik itu. So udara panas tu dia akan naik ke atas. So dia ada satu perolakan di mana diaplikasikan konsep ketumpatan ni. Sebab tak ada pun kita tengok orang pasang penghawa dingin tu di bawah lantai kan. Betul. Sebab ni aplikasi konsep saiz ketumpatan. Mungkin ada yang cakap, tak ada ais batu di rumah tu, nak macam mana kita nak buktikan ketumpatan ni? Jom kita buat lagi satu aktiviti. Ada eksperimen lagi ni. Eksperimen Mungkin yang ni kita kedua. letak ke tepi. So saya dah nampak dah ada telur di sini, cikgu. Kita letak kat tepi dulu. Ni kita akan Telur. teruskan dengan eksperimen yang lain ya. Ya, dah siap. Dah siap sirap untuk sarapan pagi tu. Kita boleh mintalah telur rebus untuk nasi lemak dari mak dulu. Buat eksperimen dulu, lepas tu baru makan. Tapi yang pentingnya kena tanya dengan mak-mak dulu lah ya. Jangan tiba-tiba mak tengok dekat dalam dapur, hilang pula telur. Tak ada pula juadah tengah hari nanti Syah habis telur. So, apa yang kita perlukan ni? Telur. Okey, lepas tu kita guna garam. Okey, dan juga air biasa saja. Air biasa saja. So, okey. Cikgu, yang ni telur yang mentah lah, belum direbus ke? Macam Yang mana? ini saya guna telur rebus. Kalau yang nak mentah pun boleh, tapi risau kemalangan berlaku tiba-tiba dah pecah ke apa ke. Untuk nak selamat sikit, telur rebus lah. Lepas ni boleh makan juga. Jangan risau. Yang penting bersih ya. Okey, ni seorang satu. Okey. Okey, cuba Syasha letakkan. Saya letakkan dalam ni. Letak ni. So, apa terjadi dengan telur itu? Dia tenggelam. Dia tenggelam. Sebab telur lebih tumpat daripada air biasa ini. Bila dia lebih tumpat, dia akan tenggelam. So, sekarang kita cuba yang ini. Okey, Cikgu Sharon. Ini telur sama Belum. juga seperti telur Masukkan garam Sasha. dulu. Masukkan garam. Masukkan garam. Oh, yang ini ni ada special. garam. Saya Ini punya ni tu special garam. sikit. Ada garam. Okey. Kita cuba. Okay, jadi garam yang diletakkan adalah satu sudu besar ya. Satu sudu besar makan garam. Ya, dia terpulang kepada isi padu air jugalah. Oh, Okey, isi padu air juga. Kalau lebih banyak isi padu air itu, lebih banyak garam kita perlukan. Okey, cuba Sharon. Ini telur yang sama juga telah direbus. Kita akan masukkan dalam balang. Tengok apa berlaku. Terapung, cikgu. Wah, terapung. Okey, apa berlaku? Terapung. Dia terapung dia dia tenggelam terapung. ni kan Syah. Saya teringat pula. Kononnya ada petua untuk memilih telur yang segar dan telur yang tak segar. Oh, saya pun ada dengar. Kan kalau dia kata telur yang segar, telurnya akan tenggelam. Kan? Kalau yang tak segar Ya. akan terapung. Ya, Betul dia kan? ada konsep tu. Kalau telur yang kurang segar, Mhm. udara dah masuk. Bila udara masuk, telur tu kurang tumpat sikit. So, dia akan terapung. Kalau yang fresh tu, dia lebih lembab lah. Lebih lembab. So, dia akan Tempatlah tenggelam. Jadi betul lah teori tu, Cikgu. Tapi Bob. yang ini bukan telur rosak ya. Oh tidak, maksud saya yang ni betul garam. secara umum. Jadi betul lah teori tu. Ya. Jadi kepada anda di rumah, lepas ni dah dapat tips bagaimana untuk mengenal pasti telur yang segar ataupun tak segar, Syah. Maknanya betul teori Ya, ni, Syah. betul. Tapi Ya. yang untuk kali ni kita adalah antara ketumpatan air biasa dan juga air yang dah ini dicampur air dengan garam. Dia akan tenggelam. Okey, untuk buktikan bahawa ini bukan telur rosak, kita cuba yang ini. Tengok apa berlaku. Adakah dia terapung? Wah,
sama juga terapung. Ini disebabkan ketumpatan, perbezaan ketumpatan, bukan telur ni rosak. Okey, ini bukan yang tu kisah lain. So kenapa telur ini timbul? Sebab bila kita dah tambah garam ini, ini akan menyebabkan larutan garam ini lebih tumpat. Telur pula kurang tumpat. So telur kan timbul ke atas. Timbul di atas. Ini konseplah yang kita tengok kapal itu kan. Kenapa kapal tu boleh terapung di lautan, tidak tenggelam. Ini ada aplikasi dengan ketumpatan. Dia bukan berat dan ringan. Dia ada kaitan dengan ketumpatan. Kapal tu kan besar, berat. Tapi sebab isi padu dia besar, so dia akan kurangkan ketumpatan tu. So ketumpatan tu lebih kurang daripada air lautan. So dia akan timbul. Sama juga kita pergi berenang kan. Kalau berenang di kolam renang dengan di laut tu, pantai tu mana senang sikit. Di pantai kan sebab air di laut tu air garam. So dia kurang tumpat. Bila dia kurang tumpat, kita pun boleh berenang dengan lebih senang. Kita boleh terapung dengan senang. Ini aplikasi dia. Jadi kepada adik-adik di rumah boleh tengok ada terapung. Betul lah, ni bukan magic. Memang terapung sebab diletakkan di dalam larutan air yang ada garam tadi. Yang tu yang ada garam. Kalau yang ni adalah air biasa saja. Lepas tu dimasukkan telur di dalamnya. Adik-adik semua boleh nampak bahawa dia tenggelam, berbeza dengan yang Sharon di sana. So untuk dalam konsep saiz tu, bila air tambah dengan garam, kita panggil dia larutan garam. Kita tak panggil dia air garam. Kita panggil dia larutan garam. Okey, bayangkan boleh tak macam mana kita nak buatkan telur ini terapung di tengah-tengah air. Pernah fikir tak? Ya, so ini tenggelam terus, nanti yang ini timbul di atas. Kita nak bagi penonton kita pada hari ini, mungkin mereka pun tengah nak mencuba sekarang ni bersama dengan eksperimen itu. Kita akan tahu selepas ini bagaimana kita nak buat telur ini terapung di tengah-tengah. Semuanya dalam Sejahtera Asia. Ya. Ya, kembali lagi bersama kami di Sejahtera Asia. Dalam ni, hari ni slot pendidikan kita belajar mengenai ketumpatan. Kalau tadi kita ada tengok air biasa sahaja dengan telur tenggelam, tapi bila dengan larutan garam dia timbul. Dan juga tadi sebenarnya Cikgu Bong ada tanya dengan kita semua, macam mana kita nak letakkan telur tu pada bahagian tengah-tengah. Betul tak Cikgu Bong? Okey, Ya. boleh. Silakan Cikgu Bong. So maksudnya kita kena gabungkan dua aplikasi ini. Wow. Macam mana? Okey, yang ini timbul sebab di larutan garam kan. So sekarang kita ni ialah air biasa. So untuk nampak lebih jelas, kita guna warna lagi. Okey, kita guna warna merah. Kita guna pewarna. Ya, kita guna pewarna ikut tema Cikgu Sharon ini yang warna merah ni. Ini merah sama macam saya hari ni. Ya. Okey. So, kita akan gabungkan dua situasi ini dalam satu. So, kita slow-slow guna sudu supaya dia tidak campur. Okey. Cikgu, kenapa kita tak tuang dia sekaligus, Cikgu? Kalau tuang sekaligus, kalau momentum terlalu besar tu dia akan campur sekali tu. So, dia akan ubah ketumpatan itu. Okey. Wow, jadi kita memang nak kena letakkan sudu dekat situ. Tu sudu lebih okey. Kira dia macam tak bercampur sepenuhnya lah, Cikgu. Ya, dia tidak bercampur sepenuhnya. Tengok ni di bahagian bawah ini adalah larutan garam. Lebih tumpat daripada telur. Yang di atas ini ialah air biasa. Air biasa ini dia kurang tumpat daripada telur. Sebab itulah you tengok telur tu di tengah-tengah. Wah, dia nampak macam magic tau. Ya, nampak magic. Sebenarnya kalau kita tambah sini boleh juga. Okey, ini air biasa kan untuk buktikan. Okey, tadi tanya, tak guna sudut boleh tak? Boleh ya, kita cuba tapi kena ada teknik sikit. Okey, kita sengatkan. Dan slowly.
Oh, perlahan-lahan masukkan dekat dalam air. Dia ada teknik tu Syah. Dia tak boleh kita main tuang aja macam tu. Ya. Dia ada teknik. Tengok. Dia berada di tengah-tengah. Nah, dia ada tengah-tengah. Macam magic pula. Kan, macam magic. Dia dah nampak ah. Tapi kalau letak warna, dia nampak lagi menarik. Jelas. Nampaklah di bahagian bawah ini ialah larutan garam lebih tumpat. Okey, ini air kurang tumpat. So telur tu di tengah-tengah, maksudnya ketumpatan telur ini adalah di antara ketumpatan larutan garam dan juga air biasa. Sebab itulah dia di tengah-tengah. Ketumpatan dia di antara dua cecair ini. So happy tak hari ini dan belajar ni kan? Saya sangat happy kita cikgu. belajar. Happy lepas ni boleh kopek telur ni dan makan kan? Kalau happy, nak tak kita nyanyi? Ada lagu baru ni cikgu. Ya, Ada kita nyanyi lah lagu hari tentang ni. ketumpatan ini. Ketumpatan. Menarik. Mari kita Nah, lihat. okey. Jom kita cuba. Ada kan? Tadi. So kita guna lagu yang apa nama lagu tu? Are You Happy kan? Ini ada kompor. Lagu ni special lah daripada Cikgu Bong sendiri. Dibuat dia Cikgu Bong. Dicipta Cikgu Bong untuk adik-adik semua supaya lebih tahu apakah konsep ketumpatan yang kita belajar pada hari ini. Supaya lebih mudah untuk diingati, kita berlagu lah. Kan Syah. Sebab biasa je teknik belajar ni kalau kita tengok kan Syah, untuk kita mengingati ataupun kita hafal beberapa petikan penting dalam pembelajaran tu agak sukar. Tapi kalau betul. lagu kan cepat saja kan. Cepat je sebab mudah nak ingat kan. Mesti kita tengok kalau kanak-kanak kecil, kalau walaupun lagu tu sekali dua saja didendangkan di laman sosial, mereka cepat tangkap. Ya betul, betul tu Syahril. Jadi hari ini special untuk anda semua di Sejahtera Asia, kami akan menyanyikan satu lagu untuk anda Mendendangkan semua. lagu berkenaan ketumpatan. Ketumpatan. Biasalah kita mesti guna lagu supaya lebih kita belajar, lebih cepat hafal lah. Okey. So siapa yang nak mula tu? Kita guna lagu yang If you happy and you clap your hand, yang lirik lagu itu Okey, boleh. Okey, tapi kita tukar dia menjadi ketumpatan. Tapi sebelum nyanyi itu, saya akan terangkanlah supaya kita tahu apa yang perlu nyanyi. Okey. So yang first itu akan tanya, kenapa telur ini tenggelam, Syasha? Kenapa telur ini tenggelam? Jadi saya akan jawab, ini kerana telur ini lebih tumpat. Ini juga kerana air Kurang tumpat. Bila saya akan tanya Sharon, kenapa telur ini timbul? Yang sepatutnya tadi tu timbul lah. Kenapa telur itu timbul? Bergaram. Ya, ini kerana telur Kurang tumpat daripada larutan garam. Nanti saya akan tanya kenapa telur ini di tengah-tengah. Sebab telur tu lebih tumpat daripada air biasa. Ya, so kita cuba. Okey. Kita cuba. Satu, dua, tiga. Kenapa telur ini tenggelam? Kenapa telur ini tenggelam? Ini kerana telur lebih tumpat. Ini kerana air kurang tumpat. Kenapa telur ini timbul? Kenapa telur ini timbul? Ini kerana telur kurang tumpat daripada larutan garam. Kenapa telur ini di tengah-tengah? Kenapa telur ini di tengah-tengah? Ini kerana telur lebih tumpat daripada air biasa. Jadi inilah cerita ketumpatan pada pagi ini dalam slot pendidikan. Ya. Sains. Jadi kita harapkan semoga anda semua mendapat informasi berkenaan khususnya berkenaan dengan tajuk ketumpatan kita, dan ini saya kira adalah sebagai satu rujukan kepada pelajar-pelajar sekolah di mana anda masih lagi dalam pembelajaran atas talian. Jadi terus ikuti kami pada setiap hari Ahad khususnya pada pelajar-pelajar kerana kita mempunyai slot pendidikan sains bersama dengan Cikgu Bong. Jadi sekali lagi ucapkan terima kasih kepada Cikgu Bong atas perkongsian beliau, atas tunjuk ajar beliau dalam eksperimen sains. Jadi kembali bersama saya dan Syasha selepas ini dengan topik dan kupasan yang menarik. Semuanya dalam Sejahtera Asia.
Ya, terima kasih kerana terus setia bersama saya, Sharon Kizia dan juga Syasa Denzil hanya dalam siaran Sejahtera Asia. Sebenarnya tadi kan Syah, syok lah kita rasa macam kembali ke Ke zaman zaman sekolah. sekolah. Bila buat eksperimen betul. ketupatan tu. Saya macam ingat-ingat lupa. Betul, pasal saya pun telur rasa tu macam tadi. ingat-ingat lupa apa yang dah dibelajar di sekolah dulu. Jadi saya rasa itu adalah salah satu perkara yang boleh dibelajar semula oleh Betul tu. adik-adik kita. Lagipun masa sekarang ni kan PDPR, mungkin ada yang tak sempat ke apa nak belajar tentang ketupatan ni. Jadi kami di Sejahtera Asia bawakan Cikgu Bong kepada anda dengan eksperimen tersebut. Jadi memang seronoklah kita Syah, setiap hari Minggu kita akan ada je eksperimen yang kita akan pelajari daripada Cikgu Bong. Di mana saya mendapat satu tips yang boleh diguna pakai pada hari ini Syah tentang ketupatan tadi. Ya betul. Cara untuk memilih telur yang segar dan juga tidak segar kalau kita tengok. Tapi susah juga Syah, sebab yelah kalau kita pergi ke kedai kita nak membeli telur kan, kita tak boleh lah nak bawa balang air. Lepas tu testing kan, tak boleh lah. Jadi dia macam bergantung pada nasib kita lah, sama ada mendapat telur yang segar ataupun tidak segar. Jadi hari ni Syah adalah hari yang istimewa tau Syah. Syah tahu tak kenapa? Kenapa? Pura-pura Hari tak ini, tahu. Pura-pura tak tahu tapi dah tahu sebenarnya. Happy Friendship Day kepada Syasha dan kepada kru produksi kami, kameraman, bye-bye. Dan juga kepada penonton semua, hari ini merupakan Hari Persahabatan. Okey, hari Ahad yang pertama dalam bulan Ogos pada setiap tahun merupakan sambutan Hari Persahabatan Sedunia. Kalau kita lihat kan Syah, dekat negara India, mereka macam kalau tengok dalam movie mereka, dalam drama mereka selalu mengikat gelang tu, gelang ke tangan orang yang dianggap sebagai kawan. Oh, Ada maksudnya satu scene friendship dalam bracelet. macam yang kita lihat dalam scene Kosh Tahir, kan tahu, ada kajol ni, saya rasa kajol ataupun dengan Syahrukan yang ya. mengikat gelang Friendship Day tu. Jadi itu mungkin cara mereka untuk menghargai rakan yang lain. Jadi Hari Persahabatan Sedunia sebenarnya dimulakan di Paraguay pada tahun 1958 oleh Dr. Raymond Artemio Bracho semasa beliau sedang menikmati makan malam bersama dengan rakan-rakan beliau di Puerto Pinasco. Jadi kalau terlihat bahawa dia ni lah yang mungkin pada ketika itu mungkin dia mendapat idea Syah untuk mewujudkan satu hari persahabatan sedunia untuk menghargai rakan-rakan yang lain. Macam Syah hari ni macam mana? Dah sambut tak? Dah wish tak kawan-kawan yang lain tu? Syah dah wish. Biasanya kan Sharon, kita biasanya kalau hari persahabatan ni kita ada, kalau zaman-zaman dulu bagi kad kan, kita lukis-lukis kita bagi kad. Tapi zaman sekarang ni zaman penuh dengan teknologi, kita boleh sahaja edit gambar ke, nak buat video ke, macam itulah caranya kita menghargai rakan-rakan. Biasanya Sharon buat macam mana? Biasanya lah kalau sebelum PKP ni sudah tentunya lah akan keluar bersama rakan-rakan, mungkin makan bersama ataupun kita boleh katakan berkelah bersama. Tapi disebabkan pandemik yang melanda negara kita ni, semua aktiviti tersebut tidak dapat dijalankan seperti biasa. Jadi oleh itu lebih seperti yang Syah kongsikan tadi lah, lebih mudah menggunakan teknologi terkini, iaitu menghantar kita punya ucapan kepada rakan dalam grup-grup WhatsApp. Jadi kalau terlihat sekarang kita tengah bersiaran langsung ni Syah, mungkin sekarang ni ada ramailah kawan yang memberi ucapan dalam telefon, tak sempat kita nak buka untuk lihat. Tapi saya kira semua daripada kita ni Syah, memang hidup ni perlu ada sahabat. Betul. Dan sebenarnya persahabatan ni terjalin di antara satu individu dengan individu yang lain. Tak kira lah sama ada dia tu lelaki ke perempuan ke ataupun kedua-duanya. Dan saya juga pasti Sharon, semua orang memang ada sahabatnya tersendiri. Walaupun seorang sahaja, itu pun dikira sahabat. Betul tak Sharon? Betul tu. Macam saya sendiri Syah, saya kadang-kadang saya mungkin tak ramai kawan, tapi saya memilih kawan yang berkualiti lah. Quality over quantity, betul orang cakap. Sebab kalau kadang-kadang kita nak pilih sahabat ni, terutama sekali sahabat rakan karib. Bila kita sebut pasal rakan karib ni Syah, boleh dikatakan kita ni telus lah. Macam tak ada selinung lagi. Kita betul serang kepada dia apa yang kita lalui. Kiranya macam dia tahu kita tentang diri kita dari A sampai Z. Sebab tu kawan seperti itu kita perlu berhati-hati memilih. Sebab dia tahu rahsia kita, dia tahu apa yang kita lalui. Dan perkara yang melibatkan hal peribadi itu, kita tak boleh nak menceritakan ataupun berkongsikan dengan semua rakan. Hanya rakan-rakan yang terpilih saja Syah. Ya betul. Dan juga sebenarnya Sharon, apabila Sharon cakap macam tu kan, saya rasa untuk dalam bersahabat ni kita ada pasang surutnya juga. Betul, saya setuju tu. Kadang-kadang ada hari tu rasa macam tak
ngam sangat angin tu kadang-kadang ribut, kadang-kadang gembira, kadang-kadang okey, tapi itu adalah adat dalam bersahabat. Dan juga apa yang kita perlu sebenarnya adalah bertoleransi dan juga common sense tu. Betul? Kalau kita perasanlah kan sebenarnya lagi-lagi kita dalam alam dewasa ni ya. Dalam alam dewasa ni kita sebenarnya ada komitmen kita yang sendiri. Jadi kita tak bolehlah nak harapkan kawan kita sentiasa ada bersama kita, tetapi disebabkan nilai toleransi dan juga common sense ni, persahabatan tu insyaAllah sampai ke penghujungnya baik-baik sahaja. Tapi kadang-kadang kita baca di laman sosial kan Syah, di mana kita lihat keluhan daripada para wanita ni, khususnya yang telah berkahwin ni, mengatakan mereka agak kurang, agak jarang mempunyai me time bersama dengan rakan-rakan seperti yang terdahulu Syah. Tapi kalau kita lihat sebenarnya perkara ini boleh diatasi sekiranya kita merancang jadual kita, kita merancang kehidupan seharian kita supaya kita masih juga mampu untuk meluangkan masa bersama rakan-rakan. Kerana bila kita dengan rakan-rakan kita ni Syah, bila bersama dengan rakan yang kita boleh katakan di sini sama kepala tu, memang segala masalah kita tu kita rasa hilang bila kita bersama mereka kan. Sebab kepala itu yang paling penting apabila kita memilih rakan yang sama dengan kita, selari dengan kita, mempunyai juga minat yang sama. Dan keluhan yang Sharon cakap ni adalah mungkin disebabkan oleh komitmen masing-masing. Betul. Sebagai contohnya komitmen terhadap ibu bapa bagi yang bujang, kepada isteri, kepada suami, kepada anak-anak, mahupun kerjaya. Jadi dalam masa tu yang paling pentingnya, walaupun kita busy semana pun, kita sibuk macam mana pun, kita at least kalau kita rapat, at least kita bertanya khabar lah. Tu adalah yang semoleknya at least. Jadi kalau kita lihat zaman dahulu dengan zaman sekarang, persahabatan tu berbeza. Sebab dulu kalau kita lihat, maksud saya di sini dulu adalah masa kita zaman kanak-kanak itu, kita boleh dikatakan sering bergaduh Syah. Masa zaman kanak-kanak tu kan. Sebab inilah kita boleh katakan masing-masing tak matang, masing-masing masih lagi bersikap kanak-kanakan. Jadi kalau macam masa zaman sekolah tu Syah, sukalah gusik kawan, curi pensel lah, curi pemadam lah. Lepas tu gaduh sekejap. Lepas gaduh tu kawan balik. Tu adalah kalau budak-budak yang macam tu, sekejap bergaduh, sekejap berkawan balik. Tapi bila dah dewasa ni, tak ada masa lah kot nak bergaduh-bergaduh semua ni. Tu bergaduh-bergaduh manja tu adalah kadang-kadang. Tapi saya juga ada terpandang satu macam, bukan nak dikatakan viral lah, tapi kadang-kadang ada terbaca jugalah pasal komen-komen yang tidak enak, yang kurang enak didengari ya Syah, dekat laman sosial, di mana apabila mereka mungkin ada berlaku perselisihan faham di antara rakan-rakan mereka tu, mereka meluahkan perasaan mereka, ketidakpuasan hati mereka terhadap rakan mereka itu di laman sosial. Jadi macam kiranya semua aib rakan dia yang akan dia pernah kongsikan bersama dia tersebar kat laman sosial Syah. Jadi macam perkara tu nampaklah orang dekat luar, dia nampak apa sebenarnya yang terjadi di antara rakan tu. Jadi sebenarnya itu adalah menunjukkan satu perkara yang tak baiklah. Kalau seeloknya kita berbincang sesama kita, lepas tu kita settle dekat belakang orang cakap. Betul lah. Jadi saya perkira sekiranya walaupun kita mungkin berlaku perselisihan faham di antara kita dengan rakan kita itu, saya kira lebih baik agar kita mengenangi benda tersebut secara profesional. Tak perlu nak aibkan dia, tak perlu nak sebarkan aib dia tu. Kita cuma perlu move on. Kita lupakan saja perkara tu, biar antara dia dengan Tuhan, kita dengan Tuhan. Jadi kita perbaiki diri masing-masing, kita terus lupakan saja perkara. Mungkin ada dalam kalangan kita yang pernah dikhianati rakan Syah. Macam Syah sendiri macam mana? Kalau sebelum ni soalan panas Syah bagi. Sudah semestinya memang adalah dikhianati rakan. Tapi macam biasa, yang paling penting Syah bagi Syah lah, memaafkan walaupun kita tak salah, ataupun mungkin kita salah tapi kita tak sedar. Yang tu selalu berlaku sebenarnya Sharon. Kita belajar untuk memaafkan walaupun tak dapat melupakan. Betul, faham, saya faham. Kalau Sharon sendiri macam mana? Pernah juga mengalaminya, tapi bila perkara itu berlaku, saya selidiki diri saya jugalah. Mungkin kita ni mungkin ada sesetengah perangai kita, sikap kita yang tidak disenangi rakan kita, dan mungkin juga ada setengah sikap rakan kita yang kita tak senangi. Sebab kita ni lah, kita tahulah setiap manusia tidak sempurna, setiap kita ada kekurangan. Jadi mungkin rakan kita itu
melengkapi kekurangan kita dan kita melengkapi kekurangan kawan kita. Apabila berada dalam situasi macam tu, mestilah sedih lah kan Syah. Sebab kita rasa macam, yalah dalam berkawan tiba-tiba berlakunya perselisihan faham seperti itu, memang sedih, tu memang sedih. Tapi kita ambil masa untuk mengubat hati tersebut, lepas tu kita lupakan, move on sajalah. Sebab hidup ni pun bukannya lama Syah, kita nak berdendam dengan orang kan, daripada kita fikir benda tu. Sebab saya ada baca kajian ni Syah, kalau kita menaruh dendam terhadap seseorang, perkara itu akan memakan diri kita sendiri di kemudian hari. Ya betul, saya rasa betul tu Syarin. Sebab apa? Apabila kita rasa dendam tu, kita akan rasa jadi tak tenang. Setiap apa yang orang tu buat, kita akan rasa macam semua je tak betul, semua je tak kena. Jadi bagi saya, seperti yang Syarin cakap tadi, merujuk kajian juga kita move on sajalah, lebih senang. Dan juga tu adalah antara perkara-perkara negatif mungkin. Lepas ni kita nak audit diri kita Sharon. Macam mana tu? Lepas ni kita akan mencari cara macam mana nak mengauditkan diri kita sendiri dalam persahabatan. Jangan ke mana-mana, hanya di Sejahtera Asia. Ya, kembali lagi bersama saya dan juga Syasha hanya dalam siaran Sejahtera Asia dengan perkongsian kita pada hari ini, Hari Persahabatan Sedunia. Jadi kepada anda yang berserta bersama kami pada pagi ini, boleh dah buka telefon anda, memberi ucapan kepada rakan-rakan anda yang lain. Jadi kepada anda semua dan juga Syasha, tahu kan apa itu definisi sahabat? Menurut Aristotle dalam kajian yang mendapati bahawa sahabat itu dapat dipandang sebagai diri yang satu lagi atau another self. Seperti seorang yang baik memperbaiki diri sendiri, maka sahabatnya juga saling memperbaiki dirinya, dan inilah pentingnya sebuah persahabatan. Serta ini dianggap sebagai sejenis kebaikan. Kejayaan atau kegagalan seseorang itu dapat disamakan dengan kejayaan atau kegagalan sahabat rapatnya juga kerana mereka saling terpengaruh antara satu dengan yang lain. Maksudnya, jika ingin melihat segala ciri yang ada pada seseorang itu, maka hendaklah melihat kepada sahabatnya atau dengan siapa dia berkawan. Ini kerana seseorang yang saling bersahabat dengan rapat akan saling terpengaruh dengan satu yang lain. Jadi kalau kita lihat di situ Syah, macam kenalah pula kajian itu kan. Macam kita pandai nak pilih rakan kita yang sama minat, yang mempunyai sama perkongsian dengan kita, lebih kurang mempunyai daripada latar belakang yang sama. Tapi saya kira dia pun bergantung juga lah kepada individu Syah. Ya betul, dia macam bergantung dengan mungkin sama minat, sama perangai. Biasanya sahabat ni adalah seseorang yang kita rasa selesa dengan mereka. Jadi nak menjadi seorang sahabat yang baik, seperti yang saya telah nyatakan tadi, jom kita audit diri kita. Adakah kita telah menjadi seorang teman yang baik? Sebelum kita nak merujuk kepada yang lain, kita kena tengok dekat diri kita dulu. Macam mana nak audit diri tu Syah? Macam mana nak audit tu? Ada tips tak nak audit diri tu? Ada 4 tips yang saya sediakan. Yang pertama sekali adalah bersangka baik terhadap teman. Maksudnya bersangka baik, kita janganlah macam dekat belakang kawan kita tiba rasa macam mengumpat ke apa, kita janganlah macam tu. Kita kena sentiasa bersangka baik terhadap teman. Mungkin dia ada sebab mengapa dia berkelakuan sedemikian yang kita tak tahu. Jadi don't jump to conclusion lah orang cakap. Okey, yang kedua adalah tidak iri hati terhadap teman. Yang ni memang biasanya tapi saya iri hati hari ni Syah. Kenapa saya iri hati? Sebab Syah punya rantai cantik sangat hari ni. Saya iri hati dengan anting-anting Sharon. Kalau yang tu iri hati positif. Ya, betul tu. Betul. Tapi biasanya kan persahabatan ni dia jadi retak apabila ada perasaan iri hati. Contohnya dari segi kejayaan. Betul. Dari segi pencapaian seseorang itu mungkin juga kita berusaha sama seperti rakan, tetapi apabila kita melihat rakan kita mencapai kejayaan yang lebih daripada kita, tu ada timbul sedikitlah perasaan tak puas hati tu lah mungkin Syah. Tapi saya kira Risti sebagai manusia biasa tu memang kita tak pernah lari kan. Contohnya saya nak kongsikan pengalaman macam masa zaman sekolah tu Syah, bila macam semasa kita nak mengisi borang UPU.
Bila tahu, kita tahu. lihat rakan kita mendapat panggilan untuk pergi temenuga kan, kita Mhm. rasa sama result lebih kurang sama, tapi kenapa dia dapat panggilan dua kita tak dapat kan? Kita ada rasa Betul-betul. Kita ada rasa sebegitulah. tu. Jadi itu sebenarnya rezeki juga. Dan Mhm. juga sebenarnya kalau kita tukarkan kepada dari sisi yang positif, kita ambil tu sebagai satu dorongan untuk kita lebih baik ataupun sama-sama baik dengan kawan kita tu. Betul. Jadi dan yang ketiga, sebenarnya ada 3 je, saya tersilap cakap tadi ada 4, ada 3 saja, iaitu yang terakhir, rasa bertanggungjawab menjaga kemuliaan teman. Itulah yang seperti yang ni. kita kongsikan awal tadi kan Syau. Mhm. Walaupun kita sakit hati kepada rakan kita ataupun berlaku perselisihan faham, kita harus sentiasa berkelakuan profesional. Jangan Ya, buka betul. aib dia ataupun apa segala perkara yang beliau telah kongsikan dengan kita. Sebab Kita perlu ingat pada ketika dia berkongsikan hal peribadi dia atau apa saja dengan kita, bermakna pada ketika itu dia sangat percayakan kita, Syah. Ya, betul. Kita jangan pecahkan kepercayaan tu. Mungkin bergaduh tu ya, perselisihan faham tu ya, tapi kepercayaan tu kita harus pegang. Kalau dapat genggam sekuat-kuatnya, genggamlah. Dan juga tadi Sharon ada cerita makna persahabatan terhadap Sharon, makna persahabatan terhadap Sharon. Jadi sekarang ni saya nak bagi tahulah apakah makna persahabatan terhadap saya. Jadi saya memetik satu quotes yang saya sangat suka, iaitu they are friends, there is family, and they are friends that become family. Betul, saya setuju. Betul. Dia macam nampak klise, tapi sebenarnya dalam persahabatan ni ada kawan tu dia anggap kita sebagai kawan sahaja, dia tak anggap kita sebagai family. Jadi bukan apa, kalau kita anggap seseorang tu sebagai family, jadi kita ambil berat pasal dia tu, jadi lebih Kira arti sahabat tu daripada sahabat biasa, bila kita anggap dia macam sebahagian daripada keluarga kita, bermakna hubungan tu sangat erat, Syah. Ya, betul, hubungan tu sangat erat. Jadi apa-apa pun dikongsikan, tu bukan bermakna menjaga tepi kain, tapi caring lah maksudnya. Jadi Sharon, nak tanya jugalah Sharon, mungkin ada pengalaman yang tak boleh dilupakan sehingga sekarang ni dalam persahabatan. Pengalaman tu adalah, tak ada pahitnya, ada manis jugalah. Biasalah pada zaman sekolah tu, seperti yang saya kongsikan lah tadi, kami ada 6 sekawan. Mungkin rakan saya ni tengah menonton rancangan pada pagi ini. Saya tahulah, mereka tahu siapa yang saya maksudkan. Kami ada 6 sekawan, kesemuanya mendapat result yang memuaskan dan layak untuk kami memohon masuk ke universiti. Jadi masa masuk isi UPU tu berlaku sedikit perselisihan faham, sebab ada dalam kalangan kami yang menerima surat panggilan pergi interview dan ada dalam kalangan kami yang tidak menerima sebarang surat. Jadi itu sedikit sebanyak menjejaskan hubungan kami apabila kami tidak lagi saling bergumpul seperti sebelumnya. Mungkin ada rasa dalam kalangan yang rasa rendah diri, rasa macam tak layak untuk bergumpul bersama hanya kerana ekoran perkara daripada itu, dan kami terputus perhubungan pada ketika itu apabila masing-masing tengah sibuk memohon masuk IPU, dan ada dalam kalangan kami yang berjaya untuk menjejakkan kaki ke Menara Gading dan ada juga yang gagal menjejakkan kaki ke Menara Gading. Dan pada ketika itu Facebook belum wujud lagi, Syah, pada zaman saya pada tu. zaman tu. Jadi agak sedih lah kan, kita tak dapat nak kontak rakan-rakan tu balik. Jadi apabila saya berada pada tahun keberapa, masa zaman universiti saya tu pun belum ada lagi belum ada Facebook. lagi masa tu. Belum ada lagi Facebook, belum ada lagi WhatsApp. Rasa macam dah tua lah pula kan cerita ni. Tapi lepas saya rasa selepas tamat universiti lah, pada ketika itu bila saya menjejakkan kaki ke alam pekerjaan, baru ada Facebook. Kalau Daripada kat sekarang ni, situlah, Syah, menjejak kasih lah rakan-rakan yang balik. Dan pada ketika itu kita pun dah dewasa kan. Jadi bila kita buat satu masa, kita tetapkan untuk berkumpul balik kami 6 sekawan. Bila kami imbas balik apa yang berlaku tu, kami ketawa. perkara remeh Benda rupanya. remeh yang kita perjudis lah, perjudis di antara satu dengan yang lain. Kita disebabkan perkara itu kita putus sahabat lah, macam itulah, Syah. Rasa sedih lah juga. Rasa boleh fikir balik macam kebudak-budakan lah. Kebudak-budakan lah masa tu. Tapi dan juga masa tu tak ada teknologi seperti sekarang ni. Kalau sekarang ni moden saja, ada WhatsApp, ada Instagram, ada Facebook, video call, boleh saja, senang. Dalam masa beberapa saat saja, kalau rindu dengan kawan-kawan tu, boleh saja video call. Itulah beruntungnya generasi pada zaman ini, ya Syah, mereka dapat berhubung dengan rakan di mana-mana saja rakan berada ataupun sanak saudara mereka. Macam zaman saya tu agak kesian lah kan.
susah sikit lah. Zaman Semua kita tak melalui sama. surat. Jadi Melalui surat. Tu pun kalau surat tu sampai dekat rumah. lambatlah surat tu ambil masa seminggu 2 minggu lah. Kalau seminggu tu kira bernasib baiklah. Biasanya 2 ke 3 minggu lah Syah. Biasa Tapi seronok pada zaman itu boleh kita mengutuskan surat kepada rakan sebab nampak usaha tu kita menulis guna tangan kita sendiri. Dengan penuh perasaan tu kita karang surat tu nak diutuskan kepada rakan kita. Beratur dekat post office tu, pejabat pos tu untuk membeli stamp tu Syah. Untuk membeli stamp. Syairan ada letak bedak-bedak tak dekat dalam tu? Ada masa kita bagi wangi kan letak bedak sikit supaya dia buka surat tu kan. Wangi kadang-kadang kita letak bunga dalam tu. Masa tu saya sempat lagi lah menulis menulis surat, letak powder dekat dalam tu. Masa tu saya masih sempat lagi. Lepas tu kalau kita ingat zaman dulu Syah, masa belum ada teknologi, kita mengutus kad perayaan kita berikan kepada rakan-rakan kita. Seronok juga Tu sebenarnya yang seronok. Kalau macam sekarang ni, kalau dah ada kemudahan pun mungkin nikmat dia tu ada kurang sedikit berbanding sebelum ni. Sebab sekarang ni mereka menerima macam ucapan, mereka cuma edit sedikit dan mereka akan forward kepada rakan-rakan yang lain. Copy paste. Jadi macam kita nak cakap macam mana kita nak cakap? Ikhlas tu. Keikhlasan tu. Tapi saya pernah terima macam mesej daripada rakan saya, mungkin dia copy paste, forward, edit. Lalu setelah keluar, masa dia menghantar ucapan tu pada saya, nama orang lain. Saya rasa dia terlupa untuk edit bahagian nama tu. Okey, sempena Hari Persahabatan ni, saya nak menyarankan kepada anda semua, kalau nak buat kerja tu, buat secara clean lah orang cakap. Secara ikhlas. Tengok semula betul-betul ikhlas. Jadi, dan juga kita dah cakap benda yang baik, benda yang buruk tadi. Jadi sebenarnya ada pesanan juga, awas mempunyai ciri-ciri sahabat yang begini. Saya ada baca tu Syah. Saya Ya. tengok dekat laman sosial mengatakan kita perlu elakkan daripada berkawan dengan rakan yang toksik ni. Rakan yang toksik, yes, betul. Betul lah, Itu boleh adalah boleh kongsikan. istilah yang terbaru sekarang ni lah. Yang pertama sekali adalah yang suka menjatuhkan maruah kita. Bahaya tu perlu itu dielakkan. Yang kita nak kena elakkan. Yang kedua, menyebarkan gosip. Kita tak tahu apa-apa, tiba-tiba boleh jadi perkara lain yang berlaku dekat kita kan. Lepas tu yang ketiga, tidak ikhlas meminta maaf. Macam saya cakap tadi, tak kira lah siapa salah ke, siapa benar ke, kalau berlaku satu ketegangan tu, perselisihan faham, minta maaf, tapi kena dengan ikhlas lah supaya nampak keikhlasan tu dekat situ. Dan yang keempat, membuat anda berasa tidak tenang. Sebenarnya Sharon, mungkin dalam berkawan, dalam bersahabat, ada di antara kita tak senang, rupanya tak senang, rasa tak tenang, tak senang bila ada kehadiran yang seorang ni. Jadi mungkin atas perangai dia ke, kita tak tahulah. Jadi kita kena elakkan. Dan yang terakhir adalah suka membanding-bandingkan. Kalau ikut pengalaman Syah sendiri, Syah pernah jumpa kawan, dan tu kawan kepada kawan Syah tu, dia memang suka membandingkan si A dengan yang lain-lain. Jadi memang sebenarnya tak manis dipandang. Ni Jadi kan kesian Syah lah. macam kategori makcik bawang. Makcik suka bawang. membanding-bandingkan. Tapi ni versi yang muda lah kan. Ni versi muda, ni makcik-makcik bawang. Sebenarnya, dan benda ni sebenarnya memberi kesan yang sangat buruk kepada individu tersebut. Yang pertama sekali, boleh menyebabkan berasa sunyi dan terasing, tekanan meningkat. Mana taknya, benda tu dia jadi macam satu tekanan untuk diri dia. Yang ketiga adalah rasa tiada sokongan sebab semua nak hentam-hentam dia saja. Keyakinan diri menurun. Keyakinan diri menurun ni memang nampak sangatlah kalau pada zaman sekarang ni, kalau tersalah pilih rakan seperti yang Sharon cakap tadi, rakan-rakan yang toksik akan menyebabkan kita punya keyakinan diri itu menurun. Itu saya sokong Syah. Contohnya kalau kita ada nak melakukan apa saja perkara ataupun kita nak mencuba sesuatu bidang yang baru atau apa, kalau kita dikelilingi oleh rakan-rakan yang bersifat negatif, mereka akan merancuni fikiran kita dengan perkara yang negatif. Jadi sedikit sebanyak dapat mengugat keyakinan kita, dapat mengubat self-esteem kita, di mana kita rasakan bahawa kita ni seorang yang gagal. Ya, betul. Jadi kerana itu kita perlu sentiasa dikelilingi oleh rakan-rakan yang positif. Kerana apabila kita rasa down ataupun mungkin kita mengalami sebarang masalah peribadi ataupun masalah di tempat kerja, rakan-rakan ini akan memberikan kita motivasi, memberikan kita nasihat. Jadi kita rasa semangat. Sebab kadang-kadang kita tengok zaman sekarang ni Syah, memang banyak video-video kita dapat tengok kursus-kursus motivasi di mana ia lebih kepada untuk meningkatkan keyakinan diri kita, untuk meningkatkan self-esteem kita. Sebab kita lihat sekarang keyakinan diri dan self-esteem ni boleh dikatakan satu isu yang kritikal jugalah. Ya, betul. Dan juga kita kena untuk mengelakkan sering rasa dimanipulasi tu tadi. Sebab kalau macam kawan-kawan yang negatif tu kan, macam dia mempengaruhi kita. Jadi
self-esteem tu jatuh. Dan yang Sharon cakap tadi macam banyak, ada je sebenarnya kalau kita tengok dekat dalam Facebook, kita tengok dekat dalam TikTok, banyak ada sekarang ni orang akan tunjukkan macam mana cara-cara nak tingkatkan Kita punya keyakinan diri kita. Sebab kalau kita lihat kita dikelilingi oleh banyak perkara yang negatif. Kadang-kadang bila kita buka saja laman sosial, kita dapat lihat ada pandangan ataupun komen ataupun perkara-perkara yang negatif. Jadi kalau setiap hari kita dimomokkan dengan perkara negatif itu, maknanya kita akan menjadi seorang yang negatif. Jadi kita perlu sentiasa berfikiran positif kerana ia bagus, baik untuk kesihatan mental kita dan kesihatan kita punya hati itulah, rohani kita lah. Jadi kita perlu sentiasa berfikiran positif. Jadi kalau macam persahabatan tu memberikan kesan negatif kepada kita, tak salah untuk kita angkat kaki dan pergi, tak rugi apa-apa pun. Jadi sempena pada hari persahabatan kita pada hari ini, saya ingin mengucapkan selamat hari persahabatan kepada semua rakan-rakan saya, kepada rakan setugas Sharon dan juga kepada semua kru-kru pada ini. Dan yang paling penting, jadilah seorang yang positif dan memberi satu impak yang positif juga kepada rakan yang lain. Jadi sehingga kita bertemu lagi dalam episod akan datang dengan kupasan topik dan perkongsian yang semestinya sentiasa menarik. Saya Sharon Kezia dan saya Syasha Denzin, hanya dalam siaran Sejahtera Asia. Dari inspirasi kami cetuskan inovasi. Selamat Hari Persahabatan. Bye-bye.